Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azri bin Abdul Hafiz. Nombor metrik 065531. Saya dari kelas mutu 2A akan membentangkan topik yang pertama, iaitu kalam hikam pertama yang bertajuk Al-A'malul Hasiyah wal Ma'nawiyah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada ayat yang pertama, ayat kalam hikam pertama, di sini ada beberapa bab yang akan membahaskan tentang topik pertama. Iaitu pada bab 1 ada kalam hikam pertama dan juga istilah-istilah yang terdapat di dalam kalam hikam pertama. Yang kedua adalah bab kedua, bahagian amal. Bab ketiga membincangkan mengenai cara memperbaiki amal. Dan bab keempat perbahasan dan juga penghuraiannya mengenai topik pertama. Dan juga bab kelima, permasalahan yang timbul dan juga kesimpulan. Baiklah, kita akan pergi pada bab pertama, iaitu ayat kalam hikam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanul rida' 'ala wujuduz zulal. Yang bermaksud antara tanda-tanda bergantung hati seseorang itu, ataupun boleh dikatakan berharap hati seseorang itu kepada amalan yang dilakukannya adalah apabila berlaku rasa kurang harap kepada Allah, ataupun boleh dikatakan sebagai rasa kurang bergantung kepada Allah ketika berlaku kecurangan ataupun keterlanjuran yang dilakukan olehnya. Maksud di sini adalah Syekh Ibn Athilah ingin memberitahu kepada kita, seseorang itu apabila melakukan amal baik, dia akan rasa hebat ataupun dia akan rasa dekat kepada Allah SWT. Tetapi apabila dia ini melakukan kecurangan, melakukan kemungkaran yang di sisi Allah SWT, maka dia akan rasa Allah ini tidak akan terima dia. Ataupun dia akan tawar hati berharap kepada amalan baik. Dan di sini adalah tanda-tandanya seseorang itu bergantung kepada atau berharap kepada amalan baik. Dan seterusnya adalah istilah yang terdapat di dalam kalam hikam pertama, iaitu al-i'timad. Al-i'timad ini adalah pergantungan hati ataupun kecenderungan hati. Boleh dikenali sebagai kecenderungan hati. Yang kedua adalah al-amal. Al-amal ini adalah dapat diertikan sebagai setiap pergerakan yang dilakukan oleh anggota zahir dan juga hati, dikatakan juga sebagai amal. Dan juga amal ini kita boleh tahu bahawa amal ini ada terbahagi kepada dua, iaitu amal baik dan juga amal buruk. Amal baik ini macam mana? Amal baik ini adalah setiap perbuatan ataupun pergerakan yang bertepatan dengan syarak, sama ada dari segi zahir atau batin, ia diisytiharkan sebagai taat ataupun dinamakan sebagai taat. Inilah yang maksudnya amal baik. Manakala amal buruk adalah bermaksud sebarang perbuatan ataupun pergerakan secara zahir ataupun hati, daripada hati yang bercanggah dengan syarak, dikatakan sebagai maksiat. Inilah yang definisi sebagai amalan buruk. Terusnya di dalam bab kedua, iaitu bahagian amal. Syekh Ibn Athilah telah membahagikan bahagian amal ini kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah amal syariah, yang kedua amal tarikat, yang ketiga adalah amal hakikat. Amal syariah ini apa? Amal syariah ini boleh juga kita namakan sebagai amal Islam, iaitu setiap perkara yang berkait pada amalan yang zahir, secara zahir. Ataupun amal tarikat ini juga kita kenali sebagai amal iman, iaitu amalan kepercayaan hati ataupun i'tiqad hati. Ataupun amalan hakikat ini juga kita boleh namakan sebagai amal ihsan, iaitu berkaitan dengan adab ataupun penghayatan roh kita. Ataupun amalan ihsan Islam ini, amalan Islam ini boleh dinamakan sebagai amal ibadat, iaitu setiap pergerakan yang disyaratkan itu secara zahir. Manakala amalan iman ini boleh juga dinamakan sebagai amal ubudiyah, iaitu amalan yang berteraskan penghayatan melahirkan penghambaan diri kita kepada Allah SWT.
Ataupun amal ihsan ini juga boleh dinamakan sebagai amal ubudah, iaitu yang memfokuskan tumpuan hati hanya kepada Allah SWT sahaja. Ataupun boleh dinamakan istilahkan sebagai membebaskan diri dari segala ikatan makhluk. Ataupun amalan ibadat ini boleh kita namakan sebagai amal bidayah, amal ahlul bidayah, iaitu bagi amal-amalan bagi orang yang mula-mula ingin menuju kepada jalan Allah SWT. Ataupun kepada amal wusta, iaitu amal pertengahan. Dan juga amal ubudah ini boleh dinamakan sebagai amal nihayah, iaitu amal pemuncak. Bila masuk sebagai pemuncak atau peringkat atas. Jadinya amal syariah iaitu boleh kita definisikan sebagai menghambakan diri kepada Allah SWT, iaitu dengan cara apa? Dengan cara beribadat kepada Allah SWT. Dan juga amal tarikat ini kita boleh maksudnya adalah menjadikan Allah itu maksud tujuan bagi kita di dalam hidup kita. Dan juga amal hakikat, manakala amal hakikat adalah sebagai penyaksian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya, setelah kita mengetahui bahagian-bahagian amal, kita akan pergi pada bab ketiga, iaitu cara memperbaiki amalan. Dan cara memperbaiki amalan ini juga terbagi pada tiga, iaitu yang pertama, islahu jawarih, iaitu memperbaiki secara zahir. Dengan cara apa? Bertaubat segala dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan juga akan datang. Dan kita akan bertakwa dengan cara melazimi ibadah yang kita lakukan. Dan seterusnya, kesannya kita akan mendapat istiqamah, iaitu kita akan sentiasa melakukan ibadah. Yang kedua adalah islahul qulub, iaitu memperbaiki dari secara hati. Iaitu dengan cara apa? Berikhlas. Ikhlas melakukan amalan, melakukan ibadah kerana Allah SWT. Yang kedua adalah sedekah, kita mestilah bersangka baik. Dan kesannya kita akan mendapat tamak-nina, iaitu ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah islahus sarair, iaitu memperbaiki roh atau penyaksian roh, iaitu dengan cara apa? Bil muraqabah. Bil muraqabah ini adalah tafakkur, iaitu berfikir tentang kemuliaan Allah SWT, berfikir tentang keagungan Allah SWT, berfikir tentang keesaan Allah SWT. Dengan cara itu kita akan mendapat musyahadah, kita dapat rasa ataupun kita dapat melihat. Dan kesannya kita akan ma'rifah, mengenal Allah SWT. Ataupun istilah-istilah ini boleh dinamakan juga sebagai islah zawahir, iaitu memperbaiki secara zahir. Dengan cara apa? Meninggalkan segala larangan dan mengikuti segala suruhan. Ataupun islahul qulub, iaitu kita memperbaiki secara hati dengan cara apa? Mengikir sifat-sifat tercela seperti hasad dengki, seperti benci ataupun sakit hati. Dan menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, iaitu bersangka baik. Ataupun islahus sarair, iaitu memperbaiki secara roh. Dengan cara apa? Melatih atau mendidik roh supaya beradab. Kesannya kita akan timbul rasa tawaduk, atau timbul rasa adab atau rasa berakhlak baik. Sebagai huraian di dalam bab 4 kepada kalam ikan pertama, orang yang berada di peringkat permulaan, sama ada pertengahan ataupun yang berada di peringkat kesudahan, ataupun dikenali sebagai di peringkat pemuncak, semua golongan itu sama sekali tidak boleh bergantung pada amalannya. Dan apa yang perlu mereka sedari adalah tidak boleh bergantung pada amal, tetapi mestilah bergantung ataupun berharap kepada rahmat Allah SWT. Hal ini bertepatan sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadukumul jannah bi'amalihi." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi." Yang bermaksud, tidaklah salah satu di antara kalian masuk syurga sebab kerana amalnya. Para sahabat bertanya, "Juga tidak engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Juga tidak saya kecuali berkat limpahan rahmat." Contohnya adalah bab kelima mengenai timbulnya permasalahan. Syekh Ibn Athilah telah menyatakan di dalam kitabnya, iaitu mengenai ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat kedua, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, masuklah ke syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Apabila kita melihat ayat ini, seperti selalu, kita dapat fahami bahawa ayat Al-Quran ini ianya seperti bercanggah dengan hadis yang telah disebutkan tadi. Tetapi apabila kita teliti semula, Rasulullah SAW bersabda bahawa hakikat kamu memasuki ke syurga adalah kerana dari rahmat Allah SWT. Manakala Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi bahawa kamu akan masuk ke syurga mestilah dengan melakukan amal soleh, iaitu beramal. Tetapi jika seseorang beramal dan Allah SWT tidak menerima seseorang hamba itu, maka dia tidak boleh masuk ke syurga. Hal ini dapat kita fahami bahawa dengan amalan yang dilakukan bukan bererti seseorang itu dapat masuk ke syurga. Tetapi disebabkan Allah terima kerana itu adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Oleh hal yang demikian, dengan semata-mata kita melaksanakan ibadah atau melakukan amalan soleh, kebajikan, belum tentu kita akan masuk ke syurga. Maka, maksud ayat Al-Quran yang di atas ini adalah masuklah syurga dengan sebab apa yang kamu amalkan. Dengan syarat amalan kamu itu diterima oleh Allah SWT. Jadinya, ayat Al-Quran dan juga hadis yang telah bersini adalah ayat Al-Quran ini sangat menguatkan antara satu sama lain mengenai dapat masuk ke syurga bukan kerana amalan yang kita akan lakukan, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya cara kesimpulannya adalah semua umat Islam di dunia ini melakukan amal soleh, tetapi terdapat segelintir dari kita ini melakukan amal kerana sesuatu perkara, kerana sesuatu benda, seperti kerana manusia, kerana malu ataupun kerana ingin dipandang tinggi oleh masyarakat ataupun ingin dilihat rajin oleh khalayak ramai dan lain lagi. Oleh sebab itu amalan ini disyaratkan tidak mesti diterima oleh Allah untuk masuk ke syurga, ke dalam syurga. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih.